新年流流，又係時候派紅包啦！想唔想知道我點樣將88封88扣88聲嘅紅包 send 俾88位嘅堂兄弟姊妹咧？美哥，我仲未攞到紅包喎。嚇，紅包啊！你等下先啦。你一係勤練功夫，練到好似我咁身手敏捷，來去如風；一係用咩 app 嘅最旺 E 紅包，只Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Hai adik-adik, anak-anak mami semua. Apa khabar hari ini? Dah makan, dah lunch ke belum?
Kau belum mandi, belum solat zuhur, sibuk dengan PDPR masing-masing kan? Okey, tapi jangan lupa kita punya kewajipan pada yang di atas. Anyway, Mami ucapkan selamat petang sekali lagi untuk semua. Salam sejahtera dan juga selamat Tahun Baru Cina. Happy Chinese New Year kepada yang akan menyambut Tahun Baru Cina hari ini, khususnya kepada masyarakat Cina. Okey. Ingatan Mami untuk semua anak-anak Mami, termasuk ibu ayah di luar sana dan juga diri Mami sendiri serta keluarga Mami. Jangan lupa apa? Boleh ingatkan Mami, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk jaga jarak sosial. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Jangan lupa juga untuk ikuti SOP yang telah ditetapkan. Okey, hari ini Mami dimaklumkan, Mami difahamkan bahawa anak-anak Mami hari ini dah mula bercuti untuk Chinese New Year. Okey, dapat rehat sikit lah kan? Tapi ada juga yang sibuk dengan homework yang belum siap semalam. So, jangan lupa sekarang adalah masa anda belajar, bukan cuti sekolah. So, hari ni, esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad, cuti untuk Chinese New Year. So, Isnin mula balik sesi persekolahan dan kena sediakan diri semula untuk sentiasa berhadapan dan selesa dengan belajar di dalam norma baru. So, dah hampir sebulan ya. Okey, adik-adik dah memasuki alam persekolahan semula dalam norma baru. Jadi, bagaimana keadaan sekarang semua? Okey ke tak okey? Happy ke tak happy? So, Mami tengok dekat FB Mami ni ada berapa orang yang watch bersama Mami hari ni. Ada 6 orang. Terima kasih kepada sahabat muka buku Mami, Cafe 18 LPPKN Kedah. Okey, jangan lupa sekali lagi untuk siapkan diri walaupun hari ni sambil-sambil nak bersama Mami sembang petang dan santai di laman muka buku Cafe 18 LPPKN Kedah. Jadi bila bercerita tentang belajar norma baru, Mami pun bukan ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar tu belajar sebagai orang dewasa lainlah kan. Tetapi pengalaman bersama membantu anak-anak Mami menguruskan sesi PDPR di rumah sangat meletihkan kan. Bagaimana pula dengan pengalaman ibu ayah di luar sana? Hai sahabat baik saya, Puan Mariam, Bonda Mariam Muhammad Nur, Ibu Farahiyah ada kat sini. Kak dia panggil kan, Ibu Farahiyah. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kita di Cafe 18 untuk sama-sama berbincang tentang bagaimana menguruskan diri untuk belajar dalam norma baru. So, bagaimana pengalaman adik-adik semua? Okey tak okey? Macam ni ataupun macam ni? Ataupun dua macam ni? Okey, kalau dua, alamak dia, Alhamdulillah. Jadi kita tak nak ambil masa panjang-panjang di sebelah petang ni. Hanya sebagai santai-santai, insya-Allah dalam tempoh PKP, Mami cuba meluangkan masa bersama dengan anak-anak semua untuk kita berterapi di sini, membincangkan isu-isu berkaitan remaja setiap hari Khamis pukul 2.30 petang. 2.30 petang setiap Khamis. Jadi minggu depan Khamis pun kita akan ada, minggu lagi satu pun Khamis kita akan ada untuk bersama. So mungkin yang tak dapat ikuti Mami hari ini, don't worry, boleh tengok live selepas ini dan juga boleh tengok record dekat sini. Kita akan save dekat FB Cafe 18 LPPKN Kedah nanti. Boleh tengok dan
masa-masa akan datang, jangan lupa macam Mami katakan tadi, 2:30 petang setiap Khamis, insya-Allah. Sekiranya ada perubahan, kita akan maklumkan kemudian. Tajuk-tajuk semua akan dinyatakan awal. Okey, untuk minggu depan Mami nampak tadi dalam laman muka buku LPPKN Cafe 18 Kedah telah ada tajuk untuk minggu depan. So, tunggu untuk Mami lastik hati anda. Okey, jadi berbalik-balik pada perbincangan kita untuk hari ini, today, bukan semalam, kerana semalam adalah satu kenangan yang tak mungkin kita akan ulang semula walaupun ianya sangat manis untuk dikenang ataupun sangat pahit dan pedih untuk diingat semula. Jadi perkara yang lalu adalah perkara yang telah berlalu dan meninggalkan kita. Akan datang adalah masa depan. Hari ini, ketika ini, itulah yang penting untuk kita nikmati dan hayati bersama. Okey, apa lagi? Jom PDPR kita. Okey, hai Sally. Hai Sally. Okey, Sally pun bersama Mami. Jangan lupa tolong Mami untuk share supaya adik-adik yang kat luar sana, ramai-ramai kita menonton bersama. Walaupun menggunakan satu gadget, it's okay untuk satu family kita bersama-sama menemani Mami petang ini dan Mami juga menemani anda semua. Okey, banyak ada intro kan? Belum lagi masuk apa itu bagaimana menguruskan diri untuk belajar dalam norma baru. Okey. Bagaimana adik-adik? Okey, sudah pastinya kita perlu membuat beberapa aspek persediaan untuk belajar dalam norma baru. Okey, belajar tetap belajar. Okey, bezanya dulu kita pergi ke sekolah, bangun seawal pagi, tunai solat subuh, iron baju, pakai uniform, tudung elok-elok, tiup kat atas sikit. Okey, kemudian pergi ke sekolah. Ada yang pergi naik basikal, ada yang pergi naik kenderaan awam, ada yang pergi ibu ayah yang hantar sampai ke pagar sekolah. Tetapi semua itu telah berlalu dan kita sentiasa berharap agar kita dapat mengulangi momen-momen yang indah untuk kita bersama kawan-kawan, bersama dengan guru-guru secara berhadapan. Tetapi itulah yang Mami ingatkan, kerjasama daripada kita semua, seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu jaga diri kita, jaga keluarga kita, bebaskan daripada COVID-19. InsyaAllah kita boleh mengulangi hidup kita yang indah seperti sedia kala. Okey, sementara di dalam norma baru kita tetap kena belajar dan menguruskan diri seperti biasa. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan saya cuti lagi sekarang kan. Hai Lily. Oh, Lily ada dekat sini. Syafina ada dekat sini. Okey. Jadi yang penting sekarang, yang paling penting yang Mami nak tekankan adalah persediaan diri dulu sebelum yang lain-lain. Cuba semak balik kehidupan kita seharian, adakah perubahan ataupun sama dengan sebelum ni bila kita di dalam hari-hari persekolahan. Okey, ada yang dia kata, oh lagi enjoy Mami, saya dah bangun pukul 4 pagi untuk solat tahajud, untuk solat taubat, untuk solat hajat, sebab saya bakal menduduki SPM tidak lama lagi. Okey, ada juga yang katakan, alamak Mami, biasalah Mami, bangun pukul 9 pun okey, PDPR start pukul 9. Ada yang kata PDPR start pukul 8:30 pagi. Tak apalah Mami, handphone kat sebelah, tab kat sebelah, laptop kat sebelah. Buka mata, terus ambil tab dekat atas katil yang sama. Okey, dengar macam tu kan. Okey, jadi itu tak bagus untuk kita adik-adik. Adakah itu dinamakan persediaan?
tidak kan? Nampak sangat kita tak bersedia. Okey, orang yang hebat, orang yang berjaya menyediakan diri untuk berjaya. Orang yang hebat, orang yang bahagia adalah orang yang sentiasa bersedia sebelum disuruh. Okey, makna dia dah tahu dah persekolahan bermula seperti biasa. Macam biasa, ada alam yang akan kejutkan. Tak payah lagi tunggu ibu dan ayah sebab anak-anak mami yang bersama mami di laman muka buku hari ini yang merupakan sahabat Cafe 18 hari ini merupakan seorang remaja yang telah mencapai akal pemikiran yang matang dan boleh membuat keputusan sendiri, bukan? Jadi tak perlu everything nak diingatkan oleh ibu dan ayah. Okey, jadi insya-Allah adik-adik dah ada sebilangan sebahagian daripada adik-adik mami percaya dah ada handphone sendiri dibekalkan oleh ibu ayah sebelum lagi memasuki zaman-zaman PKP ataupun COVID-19. Okey, bagaimana menggunakan handphone tersebut? Salah satu yang boleh digunakan adalah sebagai alarm untuk kejutkan kita bangun pada waktu yang kita perlu bangun. Jadi, bukan bangun pukul 1 tengah hari ya, awas. Bukan juga bangun pukul 11, tetapi sebagaimana biasa, semua orang Islam yang telah memasuki akil balik menjadi kewajipan terhadap diri sendiri untuk menunaikan solat 5 waktu. Dan solat yang paling awal adalah solat di waktu subuh. Okey, kalau bangun pukul 7 dah habis solat subuh. Jangan, okey. So bangun awal, mandi, solat subuh, siapkan diri. Tak naklah dengan baju tidur tadi, tak naklah dengan keadaan yang baru bangun tidur terus capai handphone, laptop, apa sahaja gadget untuk meneruskan PDPR kerana kalau cikgu tengok kurang sopan. Tapi cikgu tak tengok. Cikgu kata off camera, bukan? Okey. Kalau off camera sekalipun, bagaimana penerimaan mental kita di dalam keadaan fizikal kita belum bersedia. Jadi, mami harap adik-adik yang bijaksana di hadapan mami pandai membuat keputusan untuk menguruskan diri. Okey, macam tadi kan, bangun awal, mandi, kemaskan diri, pakai yang cantik-cantik, pakai yang wangi-wangi. Alah mami, bukannya boleh nampak pun, bukannya boleh bau pun dalam gadget-gadget tu. Yes, kita buat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi, bila kita di dalam keadaan yang selesa, insya-Allah kita di dalam keadaan segar dan sangat bersedia untuk absorb semua input masuk ke dalam minda kita menjadi satu manfaat untuk kita aplikasikan dalam diri dan keluarkan balik di dalam pembelajaran sekiranya di soal ataupun menjawab persoalan-persoalan secara kuis ataupun exam. Okey? Jadi jangan lupa, okey, kenapa kita kena bangun awal, lebih awal? Sebab kita boleh cek sekeliling kita. Okey, biasanya kita tahu pukul berapa kita punya jadual PDPR. Kita dah tahu. Kemudian berapa tempohnya? Panjangnya berapa jam kita nak bersama guru-guru kita secara maya tersebut, bersama kawan-kawan secara maya tersebut. Okey, dan mami pernah dengar cikgu, okey, pagi lagi pukul 8.30, si Polan, sila sebut saya. Lepas tu cikgu panggil lagi nama setiap orang, sebut saya. Rupa-rupanya ada juga orang yang on dia punya gadget, kemudian dia tinggalnya dekat situ. Sia, cikgu dia cakap seorang-seorang kan. Sebab itu cikgu tanya untuk pastikan kita ada di situ. Jadi lepas satu subjek ke satu subjek, daripada menonton secara maya, kena pula jawab soalan menggunakan pen dan kertas sebagaimana biasa. Banyak komitmen yang perlu adik-adik buat. Pastinya
tahap fokus manusia dia ada limit, di mana 20 minit yang pertama adik-adik dapat fokus dengan tahap yang sangat tinggi. Kemudian dia akan menurun tahap fokus tersebut. Jadi untuk memastikan tahap fokus kita, momentum kita tu berada di tahap yang sentiasa tinggi dan tidak menjunam turun ataupun tidak statik begitu, maka kita perlulah sediakan apa yang perlu di sekeliling kita. Contohnya air kosong, jajan, biskut. Bukan nak sambil tengok macam tengok wayang makan macam tu ya. Bukan itu yang Mami maksudkan. Tetapi yang Mami maksudkan di sini adalah bila mengantuk, at least ada sesuatu yang membantu kita untuk mengurangkan rasa mengantuk itu. Walaupun kita boleh bangun dan pergi ambil, tetapi fokus kita akan lari seketika bila kita tinggalkan kelas pembelajaran. Dan tak sopan guru kita tengah mengajar, kita tinggalkan. Tapi Mami, cikgu kan tak ada kat depan. Bukan isunya guru kita ada di depan, tetapi di mana pun guru kita adalah menjadi kewajipan sebagai seorang pelajar untuk kita menghormati orang yang mengajar dekat kita. Kata Imam Al-Ghazali, siapa sahaja yang mengajar aku, dia adalah guruku. Jadi dah tentu-tentu yang mengajar kita secara online tadi adalah guru kita, bukan? Okey. Okey, seterusnya dah cantik dah mandi dah, dah pakai baju wangi-wangi dah, yang gadis-gadisnya ada yang perlu memakai tudung sekiranya memang dia bertudung dan menutup kepala, sebab nanti sekiranya tiba-tiba cikgu kata sila on camera, maka kita tak jadi kelang kabut kan untuk on camera pada bila-bila masa. So pastikan kita bersedia. Next, yang seterusnya setelah kita buat semua tu, apa yang kita perlu buat? Apa lagi? Apa lagi yang penting? Cuba jawab, apa lagi yang penting? Dekat sini ada Rosnani Desa. Okey. Kita dah ada 18 orang bersama Mami. Okey, next, dah diri, dah bersedia. Pastinya kita kena sediakan peralatan dan keperluan belajar yang secukupnya. Tiba-tiba kita dah on semua gadget kita, 10 minit tu terpadam. Sebab apa? Tengok-tengok, alah tak cas malam, ataupun kondisi kita punya alat peranti dah tak okey dah. Lepas tu kita marah kat mak kita, marah kat parents kita, kat ibu ayah kita kerana tidak menyediakan peranti yang bagus untuk kita. Kesian ibu ayah kita yang kemampuannya adalah setakat itu sahaja. Jadi sebagai anak kita perlu memahami ibu ayah dan tidak menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak mengikuti PDPR. Jadi bagaimana caranya? Adalah sedialah semua kelengkapan, cek semula walaupun setiap hari dah gunakan. Mana tahu ada yang terkena virus tak boleh on pagi tu. Sebab itulah bila kita dah bangun awal, bila dah siap diri kita, kita cek semua alat peranti kita adakah di dalam keadaan yang boleh guna dengan baik. Walaupun dekat situ kita nampak meter baterinya tu dalam tahap yang maksimum, tetapi jangan lupa sediakan payung sebelum hujan. Why not? Kalau kita cari tempat yang kita nak duduk untuk belajar menjalani PDPR tersebut di ruang yang berdekatan dengan plug point. Okey, supaya apa? Supaya senang kita cas alat peranti kita tu nanti pada bila-bila masa sahaja yang diperlukan. Okey, tadi cek tadi alat peranti kita, ada orang yang menggunakan telefon bimbit, ada orang yang menggunakan tablet, ada orang yang menggunakan laptop. Okey, sekali lagi Mami ingatkan, semua alat-alat peranti ini perlu dicas dan
Okey, charge lebih awal dan pastikan juga kita mencari ruang yang belajar di tempat yang berdekatan dengan plug point. Kalau jauh macam mana, tak ada dah ruang dekat rumah saya ni. Jangan jadikan alasan. Anak yang hebat, anak-anak mami yang hebat di luar sana bukanlah orang yang sentiasa mencarikan alasan, tapi adalah orang, mami percaya, orang yang sentiasa mencari 1001 cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, tak penting kita tengok masalah tu lama-lama, tapi yang penting bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Jangan pula jadi orang yang menggunakan alasan demi alasan untuk mengelakkan diri daripada belajar. Alah, kalau belajar pergi fizikal kan senang. Online ni saya tak pandai lah gadget. Sebab tak pandailah kita kena memulakan. Mami ingat dulu masa mami masuk universiti. Mami share sikit pengalaman mami. Tahun pertama masuk ke Universiti Melaya tahun 99. Adik-adik semua dah ada ke belum tu? Kalau anak mami belum lahir lagi tu, sebab mami pun baru nak masuk ke universiti. Pada ketika itu belum lagi ada handphone yang canggih-canggih macam ni. Okey, belum lagi ada komputer. Kalau nak guna komputer tu pun komputer yang besar tu dekat makmal komputer. Jadi apa yang mami boleh buat masa tu adalah menggunakan typewriter elektrik. Cuba bayangkan zaman nenek-nenek kita dulu, tok wan kita dulu yang menggunakan typewriter yang bising satu rumah bila kita menaip. Tetapi bukan alasan untuk tidak menerima setiap perkembangan dalam teknologi. Jadi kita kena bersedia menerima. Yang belum belajar kena belajar daripada sahabat, daripada guru-guru, daripada ibu ayah, daripada abang kakak, untuk menggunakan dengan cara yang betul. Sebab guna boleh guna, tapi biasa sangat guna. Guna apa? Guna main game. Guna apa? Guna tengok YouTube, TikTok, tapi guna untuk Google Meet, guna untuk Zoom Classroom, guna untuk pembelajaran secara maya. Ini barulah situasi baru untuk kita kan. Jadi kita perlu belajar berlapang dada dan menyesuaikan diri dengan seronok. Okey. Jadi adakah soalan mami, apabila belajar secara maya kita tak perlukan buku lagi? Okey, siapa boleh share? Adakah belajar line internet penting, kata Ida ni. Okey, yes, mami setuju. Tapi mami percaya kebanyakan kita adik-adik dah ada line internet dekat rumah ataupun berkongsi dengan ibu bapa, sebab dari segi kos langganan sekarang lebih murah berbanding dengan zaman dahulu. Dah murah dah sekarang. Jadi ada juga dekat kawasan-kawasan pedalaman yang tidak boleh sampai akses untuk line internet tersebut, bukan? Jadi sekali lagi, bukan alasan untuk kita mengatakan kita tidak perlu belajar. Mami tengok banyak komen-komen, banyak perkongsian di dalam laman muka buku bagaimana belajar dalam norma baru. Ada yang belajar melalui Telegram, ada belajar melalui WhatsApp, ada yang di kampung-kampung yang tak boleh nak menggunakan internet. Jadi ibu ayah akan pergi ke sekolah, okey, ambil buku dalam kotak dekat guard sekolah tu, guru-guru akan tunggu. Lepas tu bawa balik, buat kerja sekolah, cikgu tulis dekat mana kerja sekolah. Lepas tu dah siap, ibu dan ayah akan pergi hantar semula dekat sekolah. Sampai macam tu kita tengok usaha guru-guru kita untuk membantu dan memastikan adik-adik masih boleh belajar walaupun di dalam keadaan yang sangat terhad sebagaimana hari ini, bukan? Okey. Okey,
Hasyaifa. Macam mana Mami nak sebut nama ni nak? Assalamualaikum dari klinik Nur Sejahtera Manjung. Terima kasih Syah. Ayang Azila dari LPPKM Manjung. Terima kasih juga. Oh, ramai orang Manjung dekat sini. Razania. Persediaan soalan-soalan apa yang tak faham tulis awal. Mudah bila sampai sesi nak bertanya. Terima kasih Sally Salina memberi ingatan untuk Mami berkongsi dengan sahabat-sahabat muka buku di luar sana, terutamanya khususnya sahabat Cafe 18. Ya betul, janganlah hari ni baru nak ada PDPR, hari inilah baru kita dengar guru kita mengajar. Okey, makna dia kita kena buat persediaan awal untuk kita tahu apa yang bakal kita belajar esok supaya kita mudah faham dan mudah bertanya soalan kepada guru, sebab PDPR ni merupakan satu ada setengah tu kita tengok cikgu bagi saja cakap, semua orang kena off mikrofon pada ketika tertentu. Untuk tanya soalan baru boleh on mikrofon untuk mengelakkan gangguan bunyi bising dan sebagainya. Maka sebab itu fokus sangat penting. Bila fokus, persediaan awal dan maklumat awal sangat penting. Okey, untuk siapa? Bukan untuk Mami membebel petang-petang ni, mewakili mami-mami yang lain di luar sana, bukan, adik-adik sayang semua, tetapi untuk masa depan adik-adik yang memerlukan ilmu sebagai bekalan untuk suluh perjalanan hidup masa depan nanti, insya-Allah. Jadi okey, Lili Afzani Saidi pun, line internet pun penting Mami. Betul Lili, Mami setuju. Line internet semput-semput, susah juga nak belajar kan. Okey, dan yang paling penting bila kita nak buat persediaan ini adik-adik, tadi bila kita dah kena belajar awal, habis belajar dari satu kelas ke satu kelas, adakah habis begitu sahaja ataupun ada homework macam biasa? Mami pasti ada juga di kalangan guru-guru yang juga memberi homework, bukan? Okey, jadi banyak benda nak fokus secara maya di dalam masa yang tidak ada orang lain. Ingatkan kita tidak ada kawan-kawan untuk kita jadi rujukan di sekeliling kita. Maka amat penting untuk kita sedia bagaimana kaedah untuk mengingatkan semula kepada kita apa yang kita dah belajar tadi, apa tugasan yang perlu kita siap, bila tarikh yang kita perlu siap. Jadi ada orang yang boleh guna whiteboard yang besar untuk menulis dekat dinding rumah dia. Ada orang yang mengguna notebook, buku nota yang kecil untuk mencatat apa yang tugasan-tugasan yang perlu dihantar dan pada bila. Kalau Mami, senang saja adik-adik. Pergi dekat Cik Google kita, Mr. Google kita tu, type dekat situ time, time.com, time.com. Nanti ada dekat situ kalender. Okey, dekat situ kita boleh pilih kalender, boleh pilih organizer. Okey, macam mana kita nak buat? Ini Mami ada print, nampak tak? Okey, kan? Mami ada print untuk setahun. Jadi kita boleh pilih corak apa yang kita nak. Okey, kita nak manage dalam sebulan ataupun seminggu, kita nak print untuk satu muka surat. Kita boleh buat dekat situ. Adakah buat sekarang? Buat pada waktu lapang. Itu waktu rehat ataupun waktu senggang. Bukan di dalam keadaan yang sibuk menjalani PDPR. Okey. Jadilah norma baru, kita nak keluar main dekat depan rumah pun tak boleh kan. Jadi mengisi masa lapang dengan kaedah yang bermanfaat, meneroka perkara-perkara baru yang bermanfaat untuk tujuan pembelajaran diri kita. Okey. Jadi adik-adik seterusnya, tadi kalau yang ni senang kan, hari ni katalah hari ni berapa bulan? 11 hari bulan kat sini.
Okey, kita belajar apa yang hari ni. Okey, kemudian yang daripada kita belajar, ada kerja rumah yang nak kena hantar pada 13 hari bulan. Matematik kena hantar 13 hari bulan, tulis dekat sini. 19 hari bulan kena hantar bahasa Melayu. Jadi bila kita tengok balik, ada lagi kerja yang belum selesai dan kita boleh tick dekat situ dengan jelas dan kita boleh nampak bajet berapa hari yang belum yang perlu kita selesaikan untuk kerja dan tugasan kita. Mudah kan untuk kita mengingat? Jadi PDPR satu benda, tetapi menguruskan diri itu sangat penting untuk memastikan kita terurus, bahagia dan berjaya menjalani norma baru. Ada orang yang kusut, serabut, mana satu nak buat, alamak lupa, ini tak buat. Lagi memeningkan Mami cerita je seolah-olah kita orang tak ada masalah. Tapi sebenarnya Mami, kita orang ni ada 7 adik-beradik Mami. Dekat rumah saya hanyalah ada 1 peranti ataupun 2, iaitu handphone mak dan ayah saya. Okey, jadi Mami cerita senanglah macam mana saya nak ikuti kelas online pada ketika itu, sedangkan saya sendiri kena menunggu giliran dan kami selalu bergaduh adik-beradik untuk memenuhi keperluan belajar mengikut jadual yang telah disusun oleh guru-guru. Ada pula cikgu saya ni Mami yang cakap syarat dia kalau nak online dengan cikgu, okey, menggunakan Telegram, kena guna gambar sendiri dan nama sebenar. Gunalah apa lagi? Mana boleh Mami? Handphone tu handphone mak saya. Kalau saya letak gambar saya dan nama saya, nanti adik saya nak guna, abang saya nak guna, kakak saya nak guna, semua orang kena menggunakan muka dan nama sendiri. Bagaimana? So apa jawapan dia? Waktu siapa yang guna, dialah tukar nama dan gambar profil dia. Okey, habis tu macam mana Mami? Pukul 9 kami 3 orang nak guna secara serentak. Kami ada 7 orang. 3 orang nak guna secara serentak. Okey. Apa kata berbincang dengan guru adik-adik sebab kita dah dapat jadual dari awal kan? Okey. Why not kita maklumkan kepada guru, insya-Allah semua guru-guru faham dan insya-Allah guru-guru akan cuba cari penyelesaian dan cadangkan kepada adik-adik supaya adik-adik juga tidak ketinggalan untuk mengikuti kelas walaupun tidak pada waktu yang ditetapkan. Ingat semua anak Mami, sekali lagi Mami ingatkan, jangan jadikan alasan alasan handphone tak cukup, alat peranti tak cukup, alasan adik-beradik ramai, alasan internet dan sebagainya. Segala isu ataupun masalah yang adik hadapi, betul Mami tidak nafikan walaupun sedikit, dan Mami sangat faham apa yang dialami oleh adik-adik. Mungkin adik-adik yang bersama dengan Mami, anak-anak Mami yang bersama dengan Mami sekarang tidak mengalami situasi sebegitu. Sebab apa? Kalau tak bolehlah bersama menonton Mami pada petang ini kalau tak ada alat peranti ataupun line internet, bukan? Jadi mungkin keluhan-keluhan tersebut didengari oleh adik-adik daripada rakan adik-adik yang lain ataupun saudara-saudara yang lain. Jadi sebagai rakan ataupun sahabat yang baik yang mendengar bicara Mami pada petang ini, why not anak-anak Mami yang Mami sayang di depan Mami, kongsi apa yang kita belajar di sini untuk boleh dimanfaatkan dengan rakan-rakan yang tidak ikut bersama Mami pada petang ini. Okey? Okey. Jadi tadi apa dia? Bila ada problem, ada masalah, apa sahaja masalah, bukan berniat untuk membebani guru, tetapi cuba bayangkan kalau adik diam-diam dekat rumah, anak-anak Mami ni diam, tak cakap dengan ibu, tak cakap dengan ayah, dan bergaduh dengan adik-beradik, dan pemasam muka, tak nak keluar bilik,
kan sebabnya rasa tidak difahami, line internet tak okey, alat peranti tak ada. Jangan jangan susah hati begitu. Jadi ada masa di luar daripada kelas pembelajaran maya tersebut, adik-adik boleh berbincang semula dengan guru atau mungkin juga ibu bapa berbincang dengan guru bagaimana kaedah untuk selesaikan perkara tersebut. Okey. Okey, jadi okey, jangan gaduh-gaduh. Semua dalam rumah yang sama, semua remaja, semua kanak-kanak yang dah mula memasuki persekolahan, termasuk adik-adik yang bersama mami pada petang ini, perlu menjalani sesi persekolahan seperti biasa, tetapi yang membezakannya adalah persekolahan sekarang mengikut pembelajaran norma baru yang tidak memerlukan adik-adik untuk datang ke sekolah demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua rakyat Malaysia kita ni. Kalau kita pergi ke sekolah dibimbangi wabak coronavirus nanti tu yang masih boleh dijangkiti kepada kita. Jadi kita hormat usaha semua pihak dalam menangani pandemik ini. Kan adik-adik? Okey, kalau ada soalan dekat sini, adik-adik boleh kemukakan pada mami di ruangan komen untuk mami jawab apa yang boleh mami bantu. Dan jangan lupa juga adik-adik dekat UTC sekarang kita punya Cafe 18 tidak beroperasi lagi sebab kita pun ambil masa untuk tempoh PKP ni kan. Okey, jadi mungkin kalau dah masuk PKPB kita pun nampak macam okey sedikit untuk adik-adik datang. Adik-adik boleh datang sebenarnya menggunakan komputer dan internet di Cafe 18 juga. Dan kalau sekiranya ada yang menonton ini ada daripada negeri-negeri lain, insya-Allah di setiap negeri ada Cafe 18 yang menyediakan kemudahan pembelajaran, bukan kemudahan pembelajaran, menyediakan komputer yang berinternet untuk adik-adik boleh guna di situ. Dan ada juga daripada beberapa Cafe 18 di negeri-negeri lain yang turut menyumbangkan proses pembelajaran tuition secara online. Jadi biasanya kita semua akan menyokong. Kalau baru-baru ni mami tengok wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melalui Cafe 18 ada membuat tuition. Jadi why not adik-adik boleh sekali turut serta mengikuti kelas tuition tersebut. Ada juga mami tengok yang disiarkan melalui siaran TV, bukan ikut jadual. So semua itu menjadi tanggungjawab anak-anak remaja di depan mami, sebab nama pun remaja, dah umur pun 13 tahun dan ke atas kan, dah mula boleh berfikir dengan matang. Jadi jangan jadi macam zaman kanak-kanak yang semuanya ibu ayah perlu uruskan. Jadi mami yakin adik-adik sendiri boleh uruskan diri dengan sempurna. Perkongsian mami yang mami buat pada petang ini adalah perkara yang normal, yang memang setiap hari adik-adik lakukan. Tetapi ada kalanya manusia biasa kita mudah lupa kerana kita selesa dengan satu cara ataupun cara yang biasa-biasa kita lalui sebelum ini kan. Jadi bila tak sekolah kita bangun lewat sikit. Hari ini bukan tak sekolah tahu adik-adik. Pada ketika ini kita sekolah, tetapi sekolah kita mengikut norma baru. Bersyukur dan gembira, bahagia sebab kita boleh bersekolah tetapi tak perlu lagi gosok baju yang warna putih kita tu ataupun pakai pengawas dan sebagainya tu. Boleh pakai baju raya setiap hari di rumah kan. Hari ni nak raya tahun baru Cina, boleh pakai baju cheongsam ke, mengikuti kelas online kan.
Okey. Jadi berbahagia dan berlapang dada. Masalah semua orang ada. Okey, tetapi cuba lihat kepada penyelesaian masalah, apa yang boleh saya buat untuk saya enjoy dalam norma baru. Ada juga adik-adik yang ibu-ibunya kontak mami, saya susah hati lah mami Bat. Kenapa susah hati puan? Anak saya mami Bat. Saya bekalkan dia dengan telefon. Tetapi apa yang anak saya buat adalah dia berjaga sepanjang malam sampai ke pagi. Kemudian di siang hari dia tidur sepanjang hari. Dunia sudah terbalik ke mami Bat. Masya Allah, adik-adik, lumrah Allah jadikan malam itu gelap. Sebab apa? Sebab gelap itu, cahaya itu adalah energi. Cahaya itu adalah tenaga. Jadi bila digelapkan, maka semua tenaga diserap. Okey, tetapi apa yang kita buat, kita pasang lampu supaya ada sedikit energi untuk kita selesaikan baki-baki tugasan yang belum habis. Tetapi apa yang adik-adik buat kan, stay back sampai pagi, bukan untuk study tetapi main game. Allahu Akbar, kan? Jadi bila kita main game, memanglah sukar untuk kita bangun pagi dan mengikuti kelas sebagaimana biasa. Jadi kita adalah nanti tergolong daripada orang yang tertinggal. Zaman sekarang adalah zaman siapa cepat dia dapat. Zaman sekarang bukan macam zaman batu dulu. Adik-adik ingatlah zaman dinosaur. Siapa dekat sini yang angkat tangan dekat dalam ruangan komen. Siapa dekat sini yang pernah tengok dinosaur secara depan? Tak maulah tengok gambar dinosaur, tak maulah tengok artifak dinosaur, tapi saya betul-betul pernah tengok dinosaur. Cuba angkat tangan, raise hand dekat situ, dekat dalam ruang komen, siapa pernah tengok? Okey, ada tak orang pernah tengok? Engku Hazita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa pernah tengok? Cepat angkat tangan. Siapa pernah tengok dinosaur secara betul? Inilah dinosaur. Okey, kalau tak pernah tengok tak apalah. Siapa yang tak pernah, tadi pernah kan? Siapa yang tak pernah tengok monyet? Angkat tangan. Siapa yang tak pernah tengok monyet? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Okey. Ada kat Penang Komta mami. Alamak Lili. Lili. Kat Penang tu memang ada boleh bergerak atas Komta tu. Siap bunyi lagi kan. Tapi itu bukan dinosaur yang sebenarnya. Okey. Jadi kita nak tengok dinosaur yang betul-betul dinosaur. Okey. Dan siapa yang tak pernah tengok monyet? Ada tak individu yang tak pernah tengok monyet dekat sini? Mami pasti semua orang ada pengalaman melihat monyet yang betul, kan? Ada pengalaman lihat monyet yang betul. Apa bezanya, soalan Mami, apa bezanya dinosaur dengan monyet? Kalau dari fizikal, Mami jawab, kalau dari fizikal, siapakah yang besar? Dinosaur atau monyet? Tentulah dinosaur, bukan? Dikabarkan dinosaur adalah makhluk yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan monyet, berpuluh-puluh kali ganda dinosaur lebih besar daripada monyet. Adatnya yang Mami nak share dekat adik-adik dekat sini, pastinya yang besar adalah sentiasa kuat, bukan? Yang besar akan lebih tahan, bukan? Tetapi kenapa hari ini harta Mami pun sendiri yang umur dah 40-an dah ni tak pernah melihat dinosaur? Kenapa? Sebab jawapannya dinosaur dah pupus, bukan? Tapi tadi kata yang besar tu tahan, yang besar tu lasak, yang besar itu kukuh. Tetapi bila kita compare kan, kita bandingkan, kita bezakan monyet dengan dinosaur,
terlalulah berbeza dari segi saiz fizikal. Dinosaur lebih besar tetapi monyet lebih kecil. Tetapi monyet kita boleh lihat sampai hari ini tidak pula dinosaur, bukan? Kenapa ya? Kita cuba tengok. Dinosaur ni makan apa? Okey, ada yang makan pucuk-pucuk kayu, kan? Okey, kita ambillah satu spesies yang makan pucuk-pucuk kayu. Pada zaman dahulu kala, okey, Mami buat storytelling. Pada zaman dahulu kala, okey, pokok-pokok semuanya besar dan tinggi. Jadi, sesuai dengan saiz dinosaur, bila nak makan, dia tunduk sikit, dia dah boleh makan daun-daun kayu, pucuk-pucuk kayu tersebut. Tetapi, pucuk-pucuk kayu ni apabila setiap hari dimakan oleh banyak dinosaur, sempat tak dia tumbuh? Tak sempat tumbuh pucuk-pucuk yang baru, maka pokok dah menjadi semakin rendah sebab selalu dimakan pucuknya, jadi pokok semakin rendah dan tak boleh membesar. Jadi apa yang dinosaur kata pada ketika itu? Alah, saya punya tengkok ni tinggi sangat, tak boleh nak tunduk. Saya dah tunduk tapi tak sampai kepada pucuk kayu untuk saya makan. Jadi saya dah letakkan kaki saya, dah rendahkan tubuh badan saya, tapi disebabkan tengkok saya ni tak boleh turun juga, maka saya tak boleh makan. Okey, jadi bila tak dinosaur tak makan, kita belajar sains kan? Okey, keperluan benda hidup adalah untuk makan. Bila tak makan, apa jadi pada dinosaur? Letih, tak bermaya. Bila tak bermaya, lalu awet dinosaur kat sebelah situ. Bunyi gitu. Dia ngorat awet tu tapi tak bermaya untuk terpikat pun. Sebab macam kita puasa kan adik-adik kan, insya-Allah sikit lagi kita akan memasuki bulan puasa pula, bulan 4 nanti. Tengoklah masing-masing, tak laratlah mak nak sapu sampah, tak laratlah nak baca buku sebab penat puasa. Bayangkan dinosaur yang tak makan, jadi dia pun letih. Maka bila letih, dia tidak bermaya. Bila tidak bermaya, dia tidak boleh meneruskan kelangsungan hidup. Tidak boleh membiak. Bila tidak boleh membiak, dinosaur-dinosaur yang ada tersebut semakin lama semakin tua, dan adat yang tua pastinya akan mati. Bila mati tak digantikan dengan yang baru, maka hilanglah dan pupuslah spesies dinosaur tersebut. Tetapi kalau monyet pula, monyet makan apa? Okey, dekat rumah ada monyet, Cik Sum. Monyet makan apa, Cik Sum, dekat rumah Cik Sum? Okey. Ni Mak Sum kita. Mak Sum kita tak online sekarang. Okey, Mak Sum. Monyet makan apa? Anak-anak kat Cafe 18, sahabat-sahabat kita menunggu jawapan. Adik-adik mungkin boleh bagi jawapan. Mami pun selalu pergi kat Gunung Keriang, rumah Mak Sum kan. Okey, bawa anak-anak tengok monyet dekat situ. Okey. Jadi, kalau dulu betul kita cakap monyet makan pisang, tapi sekarang ni apa sahaja yang lalu depan mata, semua ni dia ngap, kan? Mami pernah bawa kacang goreng pergi duduk dekat situ, dekat Gunung Keriang tu nak berehat. Kacang kita pun dia ambilnya dan dia makan. Aiskrim pun dia ambilnya, dia dah makan. Jadi monyet makan apa sahaja. Kalau pisang dah tak ada, dia boleh makan selain dia pisang, semua yang lain. Jadi monyet membuat perubahan diri dia dengan persekitaran dia. Sekarang ni pokok pisang dah tak banyak macam dulu. Monyet tak duduk dalam hutan sebab dalam hutan dah tak banyak. Dia pun semakin keluar dekat rumah Cik Som. Cik Som dah pisang. Tapi hari tu Mak Som ni dah cakap telur ayam Mak Som dah habis. Pergi mana? Sebab diambil oleh monyet. Nampak telur ayam pun monyet makan, bukan? Jadi kenapa monyet tak pupus? Jawapannya, monyet membuat penyesuaian dengan situasi dan keadaan baru. Jadi kita manusia ni, anak-anak Mami, apa yang boleh kita ambil moral daripada cerita tadi adalah untuk memastikan kelangsungan hidup spesies manusia, maka kita perlulah membuat penyesuaian dengan norma baru
dan mencapai kebahagiaan dan keselesaan jiwa raga kita untuk menjalani kehidupan dalam situasi yang baru. Ini dari segi lain dia ikut, tetapi di mindanya, di hatinya sedih, tak happy. Bila lama-lama dia simpan perasaan sedih, tak happy, memendam rasa dalam jangka yang panjang, akhirnya dia tak reti lagi nak senyum. Dia lupa bagaimana senyum sebab dia mula ada masalah dengan dirinya, mungkin menghadapi depression ataupun kemurungan yang merupakan salah satu daripada penyakit mental. Jadi awas adik-adik. Jadi berbincang tentang menguruskan diri, belajar dalam norma baru, ada juga Mami dapat panggilan daripada sahabat-sahabat di luar sana mengatakan mereka sangat tertekan, menangis, cuba nak membunuh diri, khususnya anak-anak Mami yang di peringkat IPT, IPTA, IPTS, sebab yang menonton Mami hari ini bukan sahaja anak-anak remaja yang di alam persekolahan sekolah menengah, tetapi juga di IPTA dan IPTS. Semuanya menjalani norma baru di mana kalau dulu ada sahabat-sahabat sekeliling untuk mendengar luahan hati, tetapi sekarang ni tak ada sahabat. Jadi saya tak selesa untuk bercerita kepada ibu dan ayah saya. Tadi pagi Mami ada menerima satu panggilan, begitulah bunyinya, sedih, menangis. Jadi bagaimana dia menghubungi Mami? Dia menghubungi melalui talian kasih 15999. Ingat adik-adik, sebarang kerunsingan, kesedihan, kegundahan, marah, kecewa, pendek kata ada apa sahaja persoalan yang tidak dapat dijawab dan rasa tergugat untuk berkongsi dengan orang yang dikenali, adik-adik masih ada peluang untuk berkongsi dengan kaunselor melalui talian kasih tadi. Mami ulang, 15999. Talian adalah percuma dan 24 jam satu hari. Walaupun besok hari cuti kita di Kedah dan hari Sabtu serta hari Ahad sebab ganti kepada Chinese New Year, tetapi talian kasih masih beroperasi seperti biasa. Jadi ingat ya adik-adik, jangan memendam rasa, bimbang takut ibu kecewa, bimbang takut ayah terguris rasa, tetapi saya perlu bercakap dengan seseorang. Jadi freekan diri. Adik-adik boleh menghubungi apps Cafe 18, apps Cafe 18 di LPPKN. Adik-adik boleh download dekat situ, masuk, ada kaunselor yang sedang tunggu untuk menjawab sebarang persoalan. Tak dapat juga dekat situ sebab line internet tak okey, adik-adik boleh pinjam telefon ibu ayah untuk hubungi talian kasih. InsyaAllah taliannya adalah 15999. Bagaimanapun jangan lupa aplikasi Cafe 18, apps Cafe 18 khusus untuk remaja dan ibu bapa untuk bertanya soalan dan untuk mendapat maklumat-maklumat dengan berkaitan alam remaja. So, ada soalan tak untuk Mami sebelum Mami undurkan diri di petang yang seberindah ini? Okey, ada soalan? Ada soalan ke? Okey. Okey, kalau tak ada soalan, Mami sekali lagi ucapkan selamat berbahagia dan happy semua, sebab remaja yang sihat adalah remaja yang hidup dengan aktif walaupun di ruang yang terhad. Aktif tu bagaimana? Masih boleh bersenam, boleh lagi makan secara sihat, masih lagi boleh terus belajar
walaupun di dalam keadaan norma baru, insya-Allah. Jadi susun diri, susun jadual, susun alat-alat, buku teks, kelengkapan untuk belajar di tempat yang sesuai. Insya-Allah adik akan berjaya mengharungi kehidupan dalam keadaan yang serba baru untuk kita, dan kita akan selesa insya-Allah. Jadi selamat menyambut Tahun Baru Cina dan selamat berehat dengan penuh berkualiti insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Love untuk everybody. Bye. So korang tahu macam main game Island King. Tapi apa yang best lagi dengan game Island King ni, korang boleh dapat cash yang betul. Matamu ingin ku tatap selalu, senyummu buat aku terpaku, dirimu sempurna begitu pada aku, padaku. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Kau tak perlu try so hard to make me wanna place you in my heart. You're the missing piece of my art that I've been searching from the start. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun, muka macam-macam, meow-meow. Belum mandi, flawlessly, masih pretty somehow. When I check out, yang you cantik dan bermakeup. When you dress up, it will boost your confidence level way up. Yang penting, you yakin dengan diri sendiri, so that you don't have to overthink about your insecurities, huh? I appreciate everything you do, you're so funny naturally, tanpa tahu. Anytime I'm ready to give you my bahu. I understand all the pain that you've been through, yeah. I'm glad you're already mine. Can't get you out of my mind. Other flaws, you know I don't mind. I'm serious dengan you, I tak main-main. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar Jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so